Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Selamat datang saya ucapkan dalam slot kita pada hari ini iaitu slot Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma bersama dengan saya Muhammad Sultan bin Suwanda selaku moderator utama anda untuk malam ini. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Noh, Dekan Pusat Pengajian Diploma. Yang berusaha Timbalan Dekan, Barisan Ketua Jabatan, Barisan Ketua Program Akademik, Barisan Pensyarah serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah, mungkin saya boleh ceritakan sedikit tujuan slot ini diadakan adalah sebagai gambaran dan pendedahan secara lebih mendalam berkenaan bidang-bidang kerjaya yang berkaitan program akademik yang dipilih. Di samping itu juga, slot ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar baharu mengenali ikon alumni Pusat Pengajian Diploma tentang sumbangan dan peluang kerjaya selepas para ikon alumni bergraduasi. Baiklah, bagi memberkati slot kita pada hari ini, dijemput Saudara Luqman Hakim bin Muhammad Zudi untuk mengetuai bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ikon alumni Pusat Pengajian Diploma yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dijemput yang berusaha Profesor bin Noh untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berusaha Timbalan Dekan Pusat Pengajian Diploma, yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan Pusat Pengajian Diploma, para pensyarah Pusat Pengajian Diploma, Barisan Sekretariat Minggu Transformasi Mahasiswa, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi Pusat Pengajian Diploma yang diraikan ikon-ikon jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali secara maya pada malam ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, program Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma diadakan dalam rangka kerja MTM ini bertujuan antaranya adalah untuk ramah mesra antara pelajar baharu dan alumni. Melalui program ini
diharapkan pelajar-pelajar baharu akan mendapat maklumat-maklumat baharu, perkongsian pengalaman pahit dan manis sebagai bekas pelajar PPD, dan juga mendengar nasihat-nasihat yang berguna kepada pelajar untuk mendepani cabaran mendatang supaya para pelajar menjadi matang dalam membuat keputusan. Usaha yang dibuat oleh pihak pengurusan Pusat Pengajian Diploma untuk menjemput ikon alumni mengikut jabatan masing-masing adalah sangat baik dan tepat sekali pada masanya untuk memberi pengkhususan maklumat yang diperlukan oleh pelajar-pelajar baharu mengikut bidang masing-masing. Oleh yang demikian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama ikon-ikon alumni yang akan berkongsi pengalaman mereka pada malam ini. Pertama, Encik Muhammad Khairul Fitri bin Sarimin, Manager Painam Agrofarm, mewakili Jabatan Kejuruteraan Awam. Kedua, Puan Nur Fatihah binti Muhammad Misfar, QA Engineer, ASM Teknologi Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Ketiga, Encik On Vincent, Team Lead Content Specialist, Clarivet Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Keempat, Encik Muhammad Farhan bin Johar, Yours Truly Network, mewakili Jabatan Sains dan Matematik. Dan yang kelima, Puan Nur Izzah binti Dahari, Junior IT Consultant, FastPay Sdn Bhd, mewakili Jabatan Teknologi Maklumat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ikon yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama pelajar baharu pada malam ini. Semoga keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi input kepada pelajar-pelajar baharu akan mendapat kebaikan untuk diri sendiri dan kepada semua orang. Para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk makluman ikon-ikon jemputan, seramai 846 orang pelajar telah mendaftar sebagai pelajar baharu di Pusat Pengajian Diploma pada 1 Ogos yang lalu. Pada sesi pengajian kali ini, Pusat Pengajian Diploma juga telah menawarkan satu program baharu iaitu Diploma Teknologi Animasi dengan unjuran pengambilan pelajar seramai 60 orang pelajar. Program ini ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Dengan adanya penawaran baharu ini, maka bertambahlah bilangan ahli keluarga Pusat Pengajian Diploma menjadi keluarga yang besar di kampus Cawangan Paguh. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk memohon maaf kepada semua pelajar baharu di atas makluman awal saya tentang bilangan pelajar yang mendaftar iaitu seramai 929 orang pelajar pada 1 Ogos yang lalu. Sebenarnya bilangan 929 orang pelajar ini adalah pelajar yang telah mengesahkan untuk setuju terima tawaran kemasukan ke program-program diploma UTHM. Namun begitu, seramai 83 orang pelajar tidak mendaftar seperti yang dijadualkan atas sebab masing-masing. Para pelajar yang dikasihi sekalian, universiti sentiasa memikirkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ini dapat dilihat daripada komitmen pihak universiti untuk memastikan PDP dapat dilaksanakan dengan sempurna dan terbaik, sama ada PDP dibuat secara fizikal ataupun online. Begitu juga dalam urusan pentadbiran universiti, pihak universiti menjemput pelajar untuk sama-sama menguruskan universiti. Majlis Perwakilan Pelajar MPP telah dijemput dalam mesyuarat-mesyuarat yang penting untuk membuat keputusan
seperti mesyuarat senat universiti, mesyuarat pengurusan universiti dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan program MTM ini yang diurus takbir oleh pelajar-pelajar dengan pemantauan minimum daripada staf universiti. Oleh yang demikian, secara tidak langsungnya inilah proses yang dibuat oleh universiti untuk melahirkan bakal-bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Ini selari dengan ucapan saya pada 1 Ogos yang lalu, iaitu universiti adalah satu tempat yang terbaik untuk memproses pemikiran dan gerak kerja pelajar untuk melahirkan tenaga kerja mahir, pemimpin, usahawan dan sebagainya. Oleh itu, saya memberi penegasan di sini bahawa pilihan adik-adik untuk mengikuti pengajian di peringkat universiti, khususnya UTHM ini, adalah merupakan pilihan yang tepat. Ambillah peluang yang ada untuk adik-adik membina karakter diri masing-masing untuk sebuah kejayaan yang diimpikan oleh adik-adik selama ini. Mudah-mudahan impian adik ini akan menjadi kenyataan pada satu hari nanti. Sekian dahulu ucapan saya dan saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
level lah, sebab saya memang cakap senang tapi korang jangan sambil level. Kena belajar bersungguh-sungguh. Walaupun sekarang ni belajar dari rumah kan, belajar dari rumah memang agak saya rasa mencabar sikit lah. Betul tak Puan? Dari segi macam amali dengan macam software semua macam mana ya Puan? Diorang? Macam mana? Macam dari Amali? segi macam bengkel, dekat bengkel apa semua tak ada lah Bukan tak ada. Bengkel ataupun lab tu semua kita dah convert lab. menggunakan software je lah. Oh, dengan software. Ya, kalau tidak bila lagi nak ambil kan? Betul. Ah, Okey Puan, terima kasih Puan. Okey, software, saya nak cakap ada satu. Software tu penting tau. Masa kerja, masa interview, software tu sangat penting. Serius saya kata. Antara yang penting untuk universiti ni, AutoCAD software tu sangat penting. Korang kena betul-betul tahu. Diploma rasa tak ada kot AutoCAD. Saya rasa degree nanti baru ada AutoCAD punya software. Untuk diploma macam simple-simple je. Memang diploma banyak macam wiring kot masa saya belajar dulu. Banyak wiring. Banyak dekat lab lah. So software tu kalau korang belajar memang kena belajar bersungguh-sungguh. Kena tahu semua. Sebab masa interview, kadang-kadang interviewer ni dia bukan setakat tanya je. Kita ada test. Sebelum kita interview dengan interviewer tu, dia ada test dulu. Contoh macam kita as electrical kan, electrical student. So dia akan bagi kita test. Macam dia akan bagi paper, test. Test lah, dia tanya yang simple-simple je. Macam apa, simbol-simbol kapasitor apa semua. Simple-simple je. Cumanya kalau tak ingat, tak boleh lah kan. Tapi ada juga calculation. Sebab tu penting. Masa zaman universiti dua-dua penting. Diploma dan degree penting. Untuk calculation apa semua kena tahu. Basic things semua kena tahu. Macam tu. Lepas tu, untuk software lagi lah. Software memang kena tahu. Kalau boleh kan, macam dulu kita orang, saya pun macam, saya dulu tak power sangat pun software sebab kita orang dulu banyak macam, yelah belajar depan-depan dengan kawan kan, study group. Jadinya kita orang ni bahagikan kerja. Contohnya, group yang lelaki contoh diorang buat bahagian software. Group yang perempuan ni kita orang buat report. So kita orang tak banyak mendalami software ni. Macam tu. So macam agak ketinggalan lah sikit time interview tu. Macam susah sikit lah. So saya harap awak semua, each one of you kena tahu every software yang korang belajar tu. Jangan harapkan group leader ke, kan korang nanti mesti akan ada group assignment apa semua, even PDPR kan. So semua kena tahu. Jangan harapkan group leader ke ataupun kawan yang lain. Semualah, semua kena tahu. Macam tu lah. Okay, dari segi universiti macam tu. Selain daripada belajar, korang juga penting untuk join segala aktiviti dekat U. Contohnya, korang jadilah try untuk jadi jawatan kuasa kolej. Macam saya dulu diploma, saya jawatan kuasa kolej Kediaman. Puan Zana ni lah pengetua saya. Macam tu. Sebab diploma ni macam tak banyak sangat. Tak banyak sangat subjek yang susah. Memang subjek boleh dikatakan senang. So time diploma ni lah korang grab sebanyak yang mungkin untuk join aktiviti college. Tapi sekarang kalau online ni korang boleh try macam cari kelab-kelab lah. Kelab contoh kelab counselling ke. Ada je kelab counselling dekat UTHM. Dulu pun saya kelab counselling juga. Try macam tu. Jadi MPP ke macam Lainel kan? Lainel MPP kan? Ya betul. MPP PPD Saya MVP FKE. Oh FKE. Oh okay. Korang try jadi macam try join aktiviti sebab itu pun penting juga. Interviewer akan tengok juga korang dekat you ni macam mana, jenis pasif ke, jenis kalau macam jenis pointer dah tinggi tapi tak ada apa join aktiviti apa-apa pun susah juga dapat kerja. Dia kena balance. Pointer okey. Kerja pun aktiviti pun okey. Macam saya dulu untuk degree
Pointer saya last saya 3.35. Macam bawah 3.5 lah. Tapi saya pun banyak join juga masa degree. Saya jadi duta universiti, saya jadi MPP. So balance lah di situ. Saya rasa kat kerja, diorang tak tengok sangat pointer. Yang penting 3.0 ke atas. Yang penting korang kena dapatkan 3.0 ke atas untuk degree. Untuk degree. Masa time kerja, diorang akan more to tengok yang degree lah untuk jadi engineer kan. Kalau technician, diorang akan tengok kepada diploma. Tapi ramai je kawan-kawan saya yang jadi technician juga. Macam tu. Tak semua dapat kerja sebagai engineer lagi. So korang kena rebutkan peluang tu. Join activity tu penting dan juga try untuk dapatkan pointer 3.0 ke atas. Saya tak adalah tekankan awak semua untuk dapatkan 3.5 ke atas sebab memang susah. Saya tahu memang susah. Tapi cuba dapatkan. Cuba dapatkan ya. Okey. Itu antara yang penting-penting lah. Okey. Untuk interview selepas grade 1, okey, penulisan resume juga penting. Penulisan resume. Resume tu jangan terlalu crowded. Resume simple-simple je. Sebab saya dulu follow ada seorang FKEE ni tau. Dia punya resume tu viral. So saya follow tu je. Memang banyak lah. Alhamdulillah banyak sangat kena panggil kerja. Tentu yelah kita tak ada pengalaman kerja lagi. Kita cuma ada pengalaman kerja internship. Internship tu penting. Apa tu internship? Internship tu latihan di industri. Praktikal. Orang kata praktikal kan. Praktikal selama 6 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan diploma dan selama 3 bulan lagi degree. Yang tu penting tau. Korang internship tu, korang cuba dapatkan tempat yang orang kata orang pandang lah. Yang tempat orang pandang. Contohnya macam TNB, macam Samdabi, Petronas. Time tu try dapatkan tempat yang macam ni. Sebab nanti lepas kita dah graduate, nak dapatkan tempat-tempat yang ni sangatlah susah. Betul saya cakap, susah. Dulu pun saya internship dekat TNB tau. Dapat diploma dekat TNB, degree pun dekat TNB juga. Tapi kerja tak dapat rezeki untuk TNB sebab saya dah banyak kali juga apply tapi susah lah, memang sangat susah. Dari satu dia tengok pointer juga agaknya. Kalau tempat-tempat besar ni dia akan tengok pointer, kebanyakannya 3.5 ke atas. Macam tu. Saya pun 3.5 ke bawah. So tak susah lah orang nak cari kan. So internship tu cuba cari tempat-tempat macam tu. Internship tu kalau boleh kena cari awal. Sebelum intern, contoh bulan depan tu intern. Sebulan ataupun 2 bulan tu dah kena cari tempat dah. Dah kena survey dah tempatnya. Dekat mana. Korang nak try Petronas ke, korang nak try dekat TNB ke, dekat TM ke. Cuba yang besar, tempat besar-besar ni kan. Sebab nanti dah kerja memang sangat susah untuk dapatkan tempat-tempat yang orang kata tempat yang besar ni lah. Company yang besar ni. Okey, penulisan resume pun penting juga. Untuk korang nanti kalau macam dah habis, jadi kalau nak contoh resume, saya boleh je bagi. Korang boleh je contact saya nanti. Contact je dekat FB ke ataupun nanti kalau nak nombor pun boleh saya bagi. Nak tanya apa-apa berkaitan dengan selepas graduate, boleh je. Saya boleh je jawab, okey? Okey. Seterusnya apa? Okey. Pengalaman bekerja. Okey, lepas saya graduate pada tahun 2019, time tu saya grad bulan 12. Akhir 2018. Cuma konvo tu 2019. 2018 tu saya dah habis belajar bulan 12. Lepas tu 2019 bulan Januari tu saya dah dapat kerja dah. Saya dah dapat kerja. Saya tak tunggu lagi. Sebab kalau boleh saya macam kita nak cepat-cepat tau. Macam cepat-cepat kerja supaya kita pun boleh dapat duit sendiri kan. Cuba macam tu. Jangan lengah-lengahkan macam dah relax dulu. Dah penat belajar, nak rehat dulu. No, jangan macam tu. Jangan macam tu. Korang kena terus je cari tempat untuk kerja. Boleh lah nak rehat boleh. Macam seminggu 2 selepas belajar tu boleh je rehat. Saya pun dalam 2 minggu macam tu lah rehat. Lepas tu dapat kerja terus je masuk.
Time tu saya pun dapat QA engineer jugalah, QA engineer. Saya macam risau juga sebab electrical dengan QA tu quality engineer. Kira lain lah juga kan bahagian quality dengan electrical. Tapi electrical memang sedikit susah lah. Bukan sedikit susah, memang susah sebenarnya. Nak jadi electrical engineer tu sangatlah susah. Sebab saya electrical engineer. Dia pun alumni TSM juga. Okay. Dia electrical. Memang susah lah. Kalau untuk electrical engineer, saya nampak pada dia, yang penting adalah bahagian drawing. Drawing pun penting. Drawing korang kena tahu baca drawing tu macam mana. Every single thing dalam drawing tu korang kena tahu. Sebab kadang-kadang time kita interview, diorang akan tanya juga tau, awak pandai tak baca drawing? Macam tu. So kita nak cakap apa? Cakap je lah pandai untuk yang basic. Cakap macam tu. Lepas tu kadang-kadang diorang akan bagi drawing. Diorang akan bagi drawing kat kita, dia tanya, okay, ini simbol apa? Macam tu. Sebab tu saya cakap korang kena tahu drawing juga. Drawing pun penting. Drawing, software. Software pun sama penting. Macam saya pernah tahu interview sebagai electrical engineer. Pernah dulu. Itu memang paling tough. Interview paling tough saya pernah dapat. Dan saya takkan pernah lupakan dia. Sebab sangat susah dia punya interview. Dah lah soalannya susah. Soalan dia dibagi test. Dia bagi test sebelum dia interview kita. Soalan test dia pun susah tau. Dan calculation dia sangat-sangat mencabar. Lepas dah habis test, kita kena design dekat AutoCAD pula. Design dekat AutoCAD. So macam tu serius saya cakap, AutoCAD macam kita tahu basic je lah. Tak tahulah banyak sangat kan. Tapi dia suruh buat tau. Dia suruh buat apa yang kita tahu. Contoh kan, MTM ni, MTM ni facilitator semua busy tau. Lepas tu dia dekat exam. Macam mana tu? Nak study lagi, nak settlekan MTM lagi. So kena pandai bahagikan masa. Saya pun dulu masa zaman belajar, macam dah nak dekat final ni, saya tak masuk apa-apa. Saya tak terlibat dengan apa-apa aktiviti dah. So saya pulun masa awal-awal SEM saya pulun. Akhir dah tak dah sebab saya lebih banyak fokus dekat FYP. Apa semua FYP tu final year project. Final year project tu korang akan buat macam contoh diploma, korang akan dibagikan grup rasanya. Macam contoh 3 orang. Macam saya dulu 3 orang. Satu grup 3 orang. So okey lagi final year project dengan berkumpulan. Kalau degree seorang-seorang. Seorang-seorang kena buat kan. So agak mencabarlah dekat situ. Kalau diploma ni okey lagi ada kawan apa semua. Bila kadang-kadang kita pun join aktiviti, contoh yang lagi 2 tu tak join. Tapi kita yang aktif. So at least yang lagi 2 tu boleh cover kita lah juga. Apa-apa ketinggalan, diorang boleh bagi tahu kita. Macam tu. Okay. Bila dah bekerja ni, sangat-sangat busy lah. Busy. Macam kadang-kadang kita rindu zaman belajar. Tau. So zaman belajar ni sangat-sangat korang kena manfaatkan zaman belajar ni. Memang kita akan rindu sebab kita akan dapat masa macam zaman belajar ni. Macam zaman belajar ni kira banyak masa jugalah yang kita ada. Kalau dah bekerja, memang tak ada masa. Kita fokus pergi kerja, balik kerja. Itu pun kalau engineer, pergi kerja pukul 8 atau 8. Dah nak aktif kan. Macam kadang-kadang nak latihan pun dah balik rumah penat apa semua kan. Malam je lah masa dengan dia. Sabtu atau Ahad kadang-kadang kerja. Bila lagi ada masa belajar je. Tu zaman belajar je yang mempunyai banyak masa. Banyak sangat masa yang boleh dimanfaatkan. Kawan-kawan macam dulu pun saya sebelum habis diploma, sebelum habis degree, kita orang buat jalan-jalan dengan kawan. Tapi sekarang tak boleh jalan lah. Sekarang COVID tak boleh jalan. Dan dulu kita orang pergi Singapore. Seronok lah, memang seronok. Sebab tu
Masa belajar ni memang kena manfaatkan betul-betul. Sebab kita akan rindu semua. Kita akan rindu lecturer-lecturer kita yang baik. Diploma lecturer semua baik-baik tau. Puan Zainal baik. Puan Nadira baik. Dr. Faizal baik. Semua baik. Semua tu yang pernah ajar saya. Puan Nabia pun best juga. Semua tu best lah. Lecturer diploma semua baik-baik. Lecturer degree pun baik juga, tapi lebih kepada strict lah juga, okay? Lebih kepada strict kalau dah degree ni. Dia tak macam diploma. Diploma memang kira boleh dikatakan enjoy lah juga. Enjoy. Okay, enjoy. Okay, saya rasa sampai situ je saya nak share. Ada apa-apa pertanyaan tak? Sekarang saya buka untuk semua. Nak tanya apa-apa boleh tanya. Baik, terima kasih di atas perkongsian daripada Cik Nur Fatihah sebentar tadi. Jika pelajar ada mempunyai sebarang soalan, anda boleh tanyakan dekat ruangan komen untuk saya bacakan kepada panel jemputan kita ya. Baik, Cik Fatihah, ada soalan daripada pihak pelajar iaitu daripada saudara Ahmad Amirul yang bertanya, kalau wiring biasanya software apa yang digunakan? Mungkin Cik Fatihah boleh terangkan sedikit kepada soalan tersebut. Wiring wiring kita akan fokus time diploma je tau, time degree tak ada. So software dia actually saya tak berapa ingat sangat wiring. Sebab wiring time kita orang tu kita orang banyak skills memang dekat lab lah. Maksudnya kita buat wiring tu. Lepas tu wiring ada satu je software, Proteus, tak silap nama dia. Proteus. Tak silap korang nanti fokus dekat Proteus tu betul-betul. Belajar betul-betul dekat wiring tu. Sebab diploma more to wiring. Memang saya cakap more to wiring. Kalau degree tu barulah banyak kepada macam design. Macam tu. Okay? Next. Ya betul. Mungkin saya boleh berkongsi sedikit lah. Betul apa yang Cik Fatihah cakap, semasa zaman diploma tidak mempunyai sebarang software yang agak kompleks sebenarnya. Zaman degree akan ada banyak sangat software. Cumanya diberikan diploma mungkin boleh survey dahulu ataupun boleh belajar basic MATLAB, Proteus, CAD, Yes, betul. Arduino pun akan banyak digunakan. Betul. Baik, soalan seterusnya Cik Fatihah ditanya daripada saudara ataupun saudari Kuhan, maafkan saya tak pasti. Dia tanya subjek manakah yang paling susah sepanjang diploma? Dipersilakan Cik Fatihah. Subjek mana? Untuk diploma saya rasa semua senang. Tak ada yang susah. Saya rasa sebab tu macam senang nak dapat dekan setiap sem. Memang saya rasa tak ada yang susah. Sebab masa degree baru banyak susah. Diploma semua okey. Sebab tu saya cakap korang belajar sikit pun dah boleh dekan dah. Boleh dapat dekan dah. Macam tu. Ya betul. Subjek diploma memang tidaklah begitu semencabar seperti di degree. Cuma yang zaman saya masih ingat lagi ramai pelajar agak struggle lah berkenaan subjek circuit teori tak silap saya. Dan Puan Ziana pun antara lecturer yang hebat mengajar subjek circuit teori untuk pengetahuan para pelajar di luar sana. Baik, soalan seterusnya daripada saudari Devika. Dia bertanya kepada Cik Nur Fatihah, adakah semua subjek akan diajar dalam bahasa Inggeris? Dia memang dalam bahasa Inggeris tapi depends on lecturer jugalah. Ada juga lecturer yang dia ajar dalam bahasa Melayu. So janganlah risau macam taklah semua fully Inggeris. Kalau korang tak faham boleh dia tanya, boleh dia cakap dengan lecturer. Apa-apa memang boleh bincang lah. Sebab tu saya kata lecturer diploma ni baik-baik. Korang cakap je, korang tak faham apa. Nanti diorang akan bagi tahu lah. Diorang akan diorang senang dibawa bincang. Senang dibawa bincang. Ya betul. Saya percaya lecturer-lecturer ataupun pensyarah-pensyarah kejuruteraan elektrik kita semuanya baik-baik. Okey, soalan seterusnya daripada saudara Harith yang bertanya, Cik Nur Fatihah bekerja macam mana sampai hujung minggu kerana ayah Harith ni juga merupakan seorang engineer namun tidak sampai ke tahap mengganggu pada hujung minggu beliau. Mungkin Cik Fatihah boleh perjelaskan ataupun berkongsi sedikit pengalaman bekerja.
Oh, okey. Okey. Ayah awak dah berapa tahun bekerja? Sebab mostly yang macam kita fresh grad ataupun yang bawah 5 tahun ni, memang mesti bos minta masuk hujung minggu untuk ada dekat production line. Macam tu. That's why kita kena cover, kita kena monitor apa orang bawah kita buat. Macam tu. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada saudara Alif, dia bertanya antara diploma ataupun degree yang manakah skop ataupun peluang pekerjaan yang agak luas. Mungkin Puan boleh, Cik Fatihah boleh berjelaskan juga berkenaan soalan tersebut. Oh, okey. Okey, bagi saya, kalau korang ambil bidang kejuruteraan, okey, belajar memang susah. Tapi peluang pekerjaan sangat banyak. Peluang pekerjaan sangat banyak sebenarnya tau. Sebab dia cakap, saya dapat banyak peluang pekerjaan yang saya dapat. Tapi saya memang pilih antara yang terbaik lah. Pilih yang terbaik. Sebelum tu, sebelum korang ambil company tu, korang boleh baca semua review. Korang baca review dulu dekat internet tentang company yang kita nak ambil tu. Macam tu. Memang sangat, saya kata memang mudah untuk dapat kerjaan. Jangan risau. Kalau ada nak tips lebih nanti boleh PM saya juga. Okay? Okey, baik, sungguh jelas ya daripada Cik Nur Fatihah sebentar tadi. Baik, kita gerak ke soalan seterusnya iaitu daripada saudara Muiz yang bertanya, mungkin Cik Fatihah boleh kongsi tips berkenaan semasa belajar untuk bahagikan masa semasa belajar dan juga terlibat secara aktif bagi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sepanjang pengajian. Mungkin Cik Nur Fatihah mempunyai sedikit perkongsian berkenaan macam manakah kita boleh bahagikan masa ketika belajar. Silakan. Macam tu Okey, disebabkan masa diploma bagi saya macam ringan. So saya banyak sendirilah. Bila degree dah memang susah lah. Semua apa yang kita belajar memang susah. So time tu saya dekat universiti, saya MPP, saya ada join kelab-kelab lain apa semua. Saya join MTN sebagai facilitator. So time tu korang kena banyak tanya kawan juga. So kawan akan masuk kelas apa semua. Kadang-kadang kita tak sempat masuk kelas pun. Sebab kita terpaksa settlekan semua kita punya aktiviti tu. Tapi jangan tak masuk kelas. Bila betul-betul dia bukannya tak masuk kelas tau. 1-2 hari je yang tak masuk kelas. Yang lain tu masuk kelas. Cuba kadang-kadang ada masa kita kena ada keluar, so kawan kita penting. Apa-apa kita tinggal, kita tanya kawan. Sebab tu korang kena kenal kawan korang ni semua. Satu kelas ni kena kenal lah. Janganlah macam semua nak belajar sendiri, tak ada. Kita kena banyak teamwork lah juga. Kita kena sama-sama belajar. Macam tu. Okay. Jelas tak? Jelas, saya rasa agak jelas ya berkenaan tips-tips yang dikongsikan oleh Cik Fatihah sebentar tadi. Dan seperti yang beliau katakan juga, jika anda mempunyai persoalan ataupun ingin tahu makluman ataupun tips lebih lanjut, anda boleh menghubungi beliau melalui sosial media beliau yang akan dikongsikan sebentar nanti. Baik, soalan seterusnya adalah daripada saudara Sufian yang bertanya antara belajar melalui teori ataupun belajar melalui amali, yang manakah perlu pelajar tekankan? Okey, Cik Fatihah boleh berkongsi sedikit pengalaman anda. Okey, untuk amali perlu ditekankan sebab penting bila masa kita bekerja. Sebab masa diploma dan degree banyak lab kan, banyak kita kena masuk lab. Yang tu memang penting sebab sometimes interviewer akan tanya. Sebab tu macam contoh even wiring pun, kalau korang dapat peluang untuk jadi electrical engineer, diorang akan tanya pasal wiring juga. Lepas tu diorang akan tanya more to course korang. Kalau untuk teori pula, pentingnya masa belajar lah. Tapi untuk bekerja, tak banyak sangat. Sekiranya, dua-dua penting lah. Dua-dua penting. Cuma ni teori more to belajar.
amali dekat lab tu more to masa zaman pekerjaan. Macam tu. Baik, terima kasih tadi sungguh jelas dan berguna ya untuk para pelajar di luar sana untuk menyiapkan diri untuk perjalanan anda menjelang mahasiswa, dan mungkin ada di antara kalian yang akan menyambung ke peringkat ijazah sarjana muda dan mungkin boleh apply ataupun implementkan apa yang tips yang dikongsikan sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Ahmad Danian yang bertanya, melalui internship ataupun latihan industri dekat company yang besar ataupun ternama, adakah position itu akan secure pada waktu pada masa hadapan melalui kita punya performance dan juga kita punya kebolehan dan sebagainya? Yes, dia akan securekan kita. Sebabnya kita ni course engineering. So orang akan pandang internship kita juga. Sebab tu saya kata internship penting dekat syarikat yang besar. Contoh macam TNB, Standard B, Petronas, sangat-sangat macam orang pandang lah. Macam masa saya interview dulu, sebelum saya masuk first job, dia tanya, you dulu internship dekat TNB lah. Kalau you dapat TNB, you akan keluar lah. Dia akan cakap macam tu. Memang dia orang macam wow, you dulu dekat TNB lah macam tu. That's why penting sangat. Okay? Okey, baik. Soalan seterusnya daripada saudara Luqman. Dia bertanya, adakah sejak diploma ataupun sebelum diploma lagi, Puan ataupun Cik Nur Fatihah mempunyai ilmu-ilmu berkenaan electrical engineering ni? Mungkin Puan Cik Nur Fatihah boleh menjelaskan. Tak ada pun yang diploma, tak ada. Masa start daripada diploma lah. Start diploma sehingga degree sahaja. Itu je. Itu pun saya dapat kerja bukan dalam electrical. Saya dapat quality. Sebab electrical ni sangat tough. Ya, betul. Apa yang seperti orang katalah, tak semua yang kita nak kita akan dapat, dan mungkin apa yang rezeki kita pada masa depan, mungkin itu kita tak akan tahu ataupun kita tak akan imagine pun suatu hari nanti. Jadi nasihat daripada Cik Nur Fatihah adalah kita harus positif dan siapkan diri saja menempuh pelbagai rintangan ataupun cabaran yang akan mendatang. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Muhammad Saiful yang bertanya, adakah skill-skill ataupun skill-skill di luar bidang akademik ini penting untuk dipelajari? Mungkin Cik Nur Fatihah boleh menjawab soalan tersebut. Dipersilakan. Ya, betul. Penting. Sebab contoh masa awak macam kalau kita join apa-apalah kan, macam aktiviti apa-apa, situ pun penting juga. Sebab nanti dah bekerja pun, contoh lah yang penting lah bagi saya, macam contoh kita join MTN ni sebagai facilitator, kita kan akan manage student-student kan. So bila dah bekerja, kita akan manage staff bawah kita. Kita akan manage PC operator ke ataupun technician. Kita akan manage orang. So kita applykan lah kita masa kita belajar dengan dan bekerja macam tu. Itu bagi saya penting lah. Lepas tu dari segi masa join aktiviti ni kadang-kadang kena buat report kan. Report tu pun penting juga. At least masa belajar, masa bekerja, kita macam adalah ilmu untuk buat report macam mana. Kita boleh nampak dekat situ tau. Dia punya step by step dia. Gitu. Okey, baik. Terima kasih di atas penjelasan sebentar tadi. Dan seterusnya soalan daripada saudara Ahmad Amirul yang bertanya, kebiasaannya diploma, sepanjang pengajian diploma kita akan membuat presentation. Tidak kira lah presentation semasa kuliah, presentation semasa projek akhir tahun, dan dia bertanya apakah tips-tips untuk menyiapkan diri, untuk memberanikan diri juga untuk menghadapi presentation tersebut. Persilakan. Okay, presentation. Okay. Tak tipu lah. Kalau presentation ni tak tipu lah. Kita nak kata memang, kita boleh katakan memang kita akan nervous. Nervous lah kan, sebab orang akan tengok kita. Bila kadang kita takut, takut kita cakap benda yang salah ke apa kan. Itu semua aura-aura negatif.
So korang try lah untuk positifkan diri. Jangan fikir apa yang orang akan kata, jangan fikir apa yang orang akan tengok. So kita macam buat je. Buat je, jangan fikir apa yang orang kata. Bila kita fikir apa yang orang kata, benda tu akan macam buat kita down lah, buat kita down, macam tak confident. So apa-apa pun confident penting. Macam interview pun, saya nak bagi tips sikit. Walaupun korang tak tahu ke apa-apa, korang kena jawab juga. Macam contoh dia tanya macam, kadang diorang tanya case study. Diorang tanya, macam mana, contohlah, contoh soalan, okay, you sebagai engineer, you ada 14 orang staff bawah. Kalau ada beberapa orang problem, macam mana you nak nasihatkan diorang ataupun nak tegur diorang? So dia akan tanya macam tu. Every case study, korang kena jawab dengan confident. Walaupun korang tak tahu ke apa, kena jawab je dengan confident. Sebab bila kita tak dengan confident, bila kita jawab dengan confident, memang boleh senang lah. Senang orang nak ambil kita untuk bekerja. Itu je tips dia sebenarnya. Kena pandai cakap. Kena pandai cakap. Betul. Ya betul. Terima kasih daripada perkongsian daripada Cik Fatihah sebentar tadi. Ya betul, apa yang Cik Fatihah kata tadi, kena yakin sebelum kita membuat presentation. Dan mungkin sedikit tips daripada saya juga, untuk menjadi confident sebelum kita presentation, kita kena ada preparation yang rapi dan kita kena bersedia lah. Maksudnya preparation tu, kalau kita nak present, kita kena faham dahulu apa yang kita nak present, apa yang kita punya bahan-bahan, mungkin kita ada slide dan sebagainya. Jadi jika kita dah cukup bersedia, saya rasa dan saya yakin kita akan cukup yakin untuk kita melakukan presentation pada hari tersebut. Betul-betul. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Daniel Syafiq juga. Adakah kita boleh pilih tempat kita untuk latihan industri, dan jika boleh, macam mana kita nak pilih? Saya rasa Cik Fatihah mungkin pelajar ni dah bersemangat kerana mereka terus memikirkan macam mana nak melaksanakan tempoh latihan industri walhal mereka baru saja nak bermula. Itu semangat itu yang kita nak sebenarnya, Cik Fatihah. Silakan. Wow, soalan luar biasa. Sebab ini memang kau dah pandang jauh. Tapi memang saya kata, belajar ni rasa sekejap je. Kita tengok ni dah habis diploma, sudah tak kena cari, dah nak kena fikir nak intern kat mana. Saya pun dulu memang awal-awal lagi saya dah fikir, okay, saya nak cek dulu sebab kita sebagai kelas electrical, macam tengoklah korang minat kepada elektronik ataupun electrical. Kalau electrical, macam more to power generation apa semua. Kalau elektronik, more to elektronik lah. Macam saya dulu memang saya minat kepada power electrical, so more to TNB. So memang dari sekarang lagi bagus lah korang dah fikir dah kat mana. Lagi satu dulu TNB tu dekat je dengan rumah saya. Of course lah saya nak kan, sebab dekat dengan rumah. Siapa tak nak? Kalau korang pun, kalau dekat dengan rumah, company besar-besar tu, ambil je yang dekat dengan rumah. Lagi saya nak jimat. Jimat semua kos. Kalau kat negeri lain nak kena cari rumah sewa lagi. Tak tahu macam mana, tempat tu macam mana kan. Macam tu lah. Okey, baik Cik Fatihah. Betul, apa yang Cik Fatihah cakap sebentar tadi sangat-sangatlah betul. Untuk memilih tempat internship bukan semata kita nak mengejar syarikat tersebut, tapi kita kena fikir pelbagai perspektif, dari segi costing kita, dari segi kemampuan kita juga, dan dari segi adakah tempat tersebut akan menjamin dan membantu kita untuk kejayaan pada masa hadapan. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Luqman. Dia bertanya, dia tidak berapa mahir berkenaan ataupun tidak berapa maklum berkenaan electrical engineering, dan adakah dia berpeluang untuk berjaya di dalam bidang yang diceburi, dan adakah untuk orang yang macam dia kata, adakah amali akan menjadi susah jika tidak mempunyai sebarang ilmu ataupun tidak mempunyai sebarang pengetahuan berkenaan bidang yang diambil. Mungkin Cik Fatihah boleh memberi semangat kepada saudara kita ni. Dipersilakan. Okey, saya pun dulu tak ada ilmu. Saya pun daripada pelajar sikit yang biasa. Memang tak ada ilmu rasa tentang electrical. Tapi ya,
time belajar tu lah, bila kita dah start belajar, kita dah tahu macam mana, time tu lah baru kita macam ada semangat. Sekarang kita tak start lagi kan, dah start nanti, baru korang akan nampak dia punya perjalanan tu macam mana. Awal-awal ni kan cakap macam tu, nanti down, jangan. Korang just go with the flow, go with the flow je. Cari kawan-kawan yang okey, yang boleh korang buat berbincang. Jangan sorang-sorang, bila sorang-sorang, nanti jadi macam bosan lah kan, sorang-sorang belajar. Kita cari kawan, macam tu. Jangan risau, semua boleh. Saya pun ada zero electric. Zero electrical punya knowledge. Tapi dah belajar, kita dah nampak macam mana, barulah kita boleh tentukan masa hadapan kita. Macam tu. Ya, betul. Apa yang Cik Fatihah cakap sebentar tadi sangat-sangatlah betul. Kita go with the flow saja dan jangan fikir terlampau jauh dahulu. Kita fokuskan apa yang akan datang. Contohnya yang terdekat untuk adik-adik sekalian adalah untuk menempuh semester khas selama 7 minggu. Dan apa yang Cik Fatihah cakap sebentar tadi, grade ataupun CGPA pada semester pertama itu adalah sangat-sangat penting. Kerana CGPA yang pertama akan menentukan ataupun akan membantu sedikit sebanyak nilai pointer adik-adik untuk sepanjang pengajian anda. Baik, soalan seterusnya daripada saudara Muiz juga. Bagaimanakah Encik Fatihah boleh atasi ataupun manage stres semasa bekerja? Mungkin Encik Fatihah boleh berkongsi sedikit pengalaman bekerja. Persilakan. Nak atasi stres nak atasi stres, jangan fikir apa yang orang cakap. Jangan fikir apa yang orang cakap, sebab bila kita bekerja ni, kita jumpa macam-macam orang. So macam-macam ragam lah kan, orang ni macam ni. So kita jangan ambil hati sangat apa yang orang cakap, sebab kadang-kadang orang cakap pun buatkan kita macam rasa geram ke apa kan. Tapi kalau macam saya macam ada macam tu kan, saya macam lupakan, tak payah ingat lah. So bila kalau macam tu, kita tak rasa dah stres, kita memanglah stres juga, tapi macam kita macam alah, taklah dia nak cakap apa. Jangan fikir apa orang cakap, sebab orang ni memang suka komen orang tu macam mana apa semua. So kita jangan ambil hati sangat lah, kita let it go je. Okay. Baik, terima kasih penjelasan daripada Cik Fatihah sebentar tadi. Dan memandangkan masa mencemburui kita, dan mungkin ada beberapa soalan yang saya mungkin terlepas pandang, dan mungkin ada di antara soalan daripada pelajar yang mungkin mereka ingin mengetahui lebih lanjut untuk mendapatkan tips dan sebagainya. Selangkah akhir mungkin Cik Fatihah boleh berkongsi bagaimanakah pelajar boleh menghubungi Cik, mungkin melalui laman sosial rasmi ataupun dan sebagainya. Mungkin Cik boleh berjelaskan ataupun berkongsi bagaimanakah adik-adik kita boleh menghubungi Cik. Okay, paling senang lah. Saya rasa paling senang better WhatsApp je. Sebab kalau macam FB ni kadang tak perasan, kalau IG pun tak perasan juga kan. So better WhatsApp. So siapa nak ambil nombor, bolehlah ambil nombor ya. 011 1101 9708. So korang boleh WhatsApp dia kalau nak tanya apa-apa berkenaan dari segi time belajar, tak belajar sampai lah dah bekerja. Boleh tanya. Okay, memang saya open je. Saya open. Okey, baik. Terima kasih daripada Cik Fatihah kerana telah bersudi berkongsi nombor kontak beliau sebentar tadi. Cuba nasihat daripada saya selaku senior, jika ingin menghubungi Cik Fatihah, silalah menghubungi dengan keadaan yang proper, mungkin dari segi kita memberi salam, perkenalkan diri, dan juga kena hormatlah masa Cik Fatihah. Mungkin kalau ketika waktu malam, kalau boleh nak elakkan untuk menghubungi kerana beliau mungkin ingin mempunyai masa yang tersendiri atau masa bersama keluarga dan sebagainya. Baik, itulah adab ketika kita menghubungi seseorang, dan begitu juga adab untuk kita aplikasikan semasa bersama pensyarah yang adik-adik akan hadapi pada satu hari nanti. Ya, betul. Baik, okeylah. Mungkin kita terima kasih di atas segala penjelasan dan juga perkongsian daripada Cik Fatihah sebentar tadi. Mungkin
saya menjemput semula Cik Fatihah untuk memberikan kata-kata akhir dan juga pesanan dan juga harapan kepada adik-adik pelajar di luar sana. Dipersilakan Cik. Okey, sebelum saya beri kata-kata akhir, saya nak bagi 2 quiz yang simple je. Awak tengok siapa yang komen first, nanti screenshot bagi Tia. So, Tia tak boleh tengok komen sebenarnya ni. Okey, boleh. Nanti saya ambil gambar. Okey, first, sekarang dia bekerja di mana? Nama penuh. Apa nama penuh company? Nama penuh company. Ulang soalan, apakah syarikat penuh yang Cik Fatihah bekerja terkini? Okey, saya dah nampak. Saya rasa yang Puteri Nisa sikit. Ada screenshot Saya. Okey, nampaknya kita sudah mempunyai pemenangnya, iaitu saudari Puteri Nisha. Ya betul, jawapannya adalah ASM Teknologi Sendirian Berhad. Okey. Tahniah kepada Puteri Nisha. Okey, tadi saya ada mention saya punya CGPA last masa degree. Okey, berapa CGPA saya masa degree? Lina tahu tak berapa? 3.35 betul? Betul. Okey, kita mempunyai juaranya, iaitu saudari Hardina Sofia. Maafkan saya, ada yang lagi awal, saudara Haziq. Saudara Haziq telah menjawab dengan tepat. Baguslah. Baguslah, semua fokus. Memang bagus. Okey, kalau macam tu saya tambah lagi 2 soalan dah. Saya nak bagi 4 orang hadiah nanti. Okey. Okey. Di mana syarikat saya intern? Senang je. Okey, kita mempunyai pemenangnya iaitu daripada saudara Danish yang menjawab yang paling cepat, iaitu TNB. Okey. Alright. Okey, last soalan. Saya sekarang duduk dekat negeri mana? Pasir Gudang. Betul, Pasir Gudang Johor. Pasir Gudang Johor, ya betul. Saudara Ahmad Daniel telah menjawab dengan tepat dan cepat. Pandai korang memang semua aktif lah saya tengok. Okey ya. Dah dengar dah screenshot tak? Sudah. Saya nak ambil gambar, nanti saya bagi kepada Cik Fatihah. Okey, alright. Okey, sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan tahniah lagi sekali dan good luck. Belajar rajin-rajin. Setiap hari, belajar kat rumah kan. Macam kalau dulu kat universiti selalu kena call ibu bapa lah. Restu mak ayah tu penting. Restu mak ayah tu sangat penting. So, buat baiklah kepada orang tua kita. Dengan lecture pun, engagement dengan lecture pun sangat penting. So, korang kena macam banyak selalu tanya soalan lah dengan lecturer kalau tak faham. Jangan diam je. Kalau diam je, lecturer tak tahu apa yang student rasa. So bila korang tak tahu, at least bila tanya, lecturer dah tahu lah. Okay, student ni tak tahu macam ni. Mungkin ramai tak tahu juga benda yang korang tak tahu tu. Tu penting lah. Try discuss dengan lecturer. Okay. Itu sahaja daripada saya. So buat lebih baik dan belajar bersungguh-sungguh sebab diploma boleh dikatakan senang, cuma degree je susah. Degree susah. Okey? Itu je daripada saya. Okey? Dah. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Fatihah binti Muhammad Misfar di atas penjelasan dan juga perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Diharapkan para pelajar di luar sana yang kini berada di atas talian dapat mengambil segala input dan juga memanfaatkan bagi kegunaan dan juga panduan pada masa hadapan. Baiklah, jadi jangan lupa untuk berkongsi pengalaman anda menyertai Minggu Transformasi Mahasiswa secara atas talian dengan tag akaun Instagram rasmi kami @mtm.uthm dengan menggunakan hashtag #MTMUTHM, hashtag MTM di hatiku dan juga hashtag MTM 2122 dan hashtag siswa jaga siswa. Baiklah, kalau anda kini berada di laman, mungkin yang berada di Facebook Live, anda boleh juga follow dan juga like
Facebook Live ataupun Facebook rasmi jabatan, iaitu Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi Pusat Pengajian Diploma untuk mengetahui pelbagai info dan juga pelbagai program-program yang menarik yang dianjurkan oleh jabatan. Suka juga untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk mengesahkan kehadiran anda melalui pautan yang diberikan atau imbas QR code yang akan tertera di paparan skrin anda. Baik, saya rasa itu sahaja untuk masa bagi slot MTM kali ini. Dan jika mempunyai sebarang soalan lagi, anda boleh hubungi Encik Fatihah dan juga boleh hubungi pensyarah-pensyarah di luar sana yang cukup-cukup baik bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik, dan juga anda mungkin boleh hubungi saya jika ada sebarang soalan sebagai seorang mantan atau sebagai seorang senior ketika ini. Baik, itu saja. Sekianlah daripada saya, Lionel Jason Borahman, moderator anda. Kita berjumpa pada masa hadapan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Puan Fatihah. Terima kasih Puan. Bye. Sampai jumpa. Jaga diri tau. Okey, Puan. Benar, terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Fatihah. Saya juga tahu. Okey.